pimpinan kerajaan negeri hari ini memberikan fokus kepada pembaikan pulih kompleks ini supaya ia memberi manfaat khusus kepada masyarakat di Dun Semenanti ini sendiri. Dan saya mohon kepada rakan-rakan yang berada di dalam Facebook, sila share siaran kita pada petang ini supaya dapat dikongsi oleh rakan-rakan kita yang lain. Dan saya juga mengharapkan kemungkinan rakan kita yang berada di New Zealand, Alang Hamim Drus, kalau ikuti siaran ini tolong komen. Dan nampak beliau walaupun duduk di luar negara, beliau memberikan komitmen untuk melihat Kuala Pilah ini tanah lahir dia sendiri maju, berkonsepkan kepada ciri-ciri sosio budaya masyarakat sini sendiri. Dan kita juga mengharapkan pembaikan pulih kompleks ini akan digunakan sepenuhnya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Kita bukan sahaja mengharapkan tempat ini sebagai pusat pelancongan untuk orang luar, tetapi kita juga harus memberikan penekanan kepada masyarakat setempat sendiri, apa manfaat yang mereka boleh dapat. Itu yang kita harus fikirkan bersama. Dan saya mengharapkan juga rakan-rakan di Facebook sila share supaya apa yang akan kita laporkan ini dapat kita kongsi bersama, dan cadangan-cadangan ini nanti boleh kita kemukakan kepada pihak berkuasa untuk dilaksanakan. Untuk permulaan ini saya minta saudara Syaran Kaat, Tuan Syaran Kaat selaku penyelaras Dun Semenanti untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk melaporkan perkembangan proses membaik pulih kompleks ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap berbanyak terima kasih ya di atas kehadiran tuan-tuan ke Dun Semenanti ya, khususnya bersama kita pada hari ini adalah Tok Penghulu Mukim Semenanti, Tok Haji Hashim hadir bersama kita, dan juga ahli majlis daerah Kuala Pilah Tuan Sarazita, dan juga hadir bersama dengan kita hari ini semua ketua-ketua pengurusi MPKK di Dun Semenanti seramai 30 pengurusi MPKK turut hadir. Dan untuk makluman juga sedikit berkenaan dengan perkembangan perkampungan budaya di Teraci di bawah Dun Semenanti. Dan perkampungan budaya ini adalah cetusan idea daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, Datuk Seri Aminuddin bin Harun, supaya perkampungan budaya ini sejak sekian lama tertinggal, terbengkalai, dan kita baik pulih. Dan antaranya yang kita dah baik pulih, seperti kita lihat sekarang ni, fasa yang pertama sudah pun siap untuk satu baris kedai, dan kedai ini akan diusahakan oleh Puan Ain ya. Dan kita sedia maklum Puan Ain sebelum ni dia berniaga kat depan tu. Dan kepada pelanggan-pelanggan Puan Ain selepas ni terus masuk ke perkampungan budaya ni untuk kedai Ain ni dibuka dalam masa yang terdekat. Jadi tuan-tuan, pelanggan-pelanggan bolehlah terus singgah ke sini. Kalau nak ikutkan daripada tapak lama dia tu di belakang tu saja, amat mudah dicari. Dan untuk fasa pertama saya dimaklumkan sudah pun siap. Antaranya kita repair balik bangunan kedai ini, dan ini memakan belanja melebihi 500,000 ya untuk fasa yang pertama. Dan fasa yang kedua di sebelah belakang tu ada lagi satu baris kedai akan dimulakan dengan segera. Saya dipahamkan sebuah harga ataupun tender sudah pun dikeluarkan untuk memajukan ataupun membaik pulih yang sebelah belakang pula ya. Dan saya dipahamkan berkemungkinan ada 10 ke 15 buah pintu kedai ya, untuk kita khususkan kepada peniaga-peniaga khususnya di Dun Semenanti di bawah kendalian Ketua Pengurusi MPKK Tok Ali kita, yang juga adalah pengurusi MPKK Kampung Kuala Parit
di bawah perkampungan budaya ini adalah di bawah kendalian beliau, dan kita sentiasa bekerjasama dengan pihak jabatan untuk mengendalikan, dan saya difahamkan pihak majlis daerah akan mengendalikan mengawal selia perkampungan budaya ini apabila ia siap sepenuhnya. Dan di sebelah belakang sana kalau kita lihat itu adalah tapak sukan mengoca. Kita Negeri Sembilan kita panggil ngoca, dan kita ada 8 tapak sudah pun siap, dan saya dimaklumkan kita akan mulakan program selepas darurat ataupun pada selewatnya Oktober ataupun September kita akan mulakan program-program sukan air, contohnya bola sawah ataupun program mengoca. Dan di belakang tu adalah sawah padi di kiri dan kanan, dan diusahakan oleh satu orang pengusaha untuk kita dapat melihat view yang sangat cantik. Jadi kepada pengunjung, saya harap selepas ini bolehlah singgah ke perkampungan budaya supaya kita dapat melihat keindahan suasana kampung kita. Dan juga selain daripada itu, untuk tapak-tapak perniagaan, kita akan khususkan pertamanya kepada program-program adat. Kita akan panggil datuk-datuk adat kita untuk nak mengendalikan program-program adat di setiap minggu, dan juga program-program untuk anak muda berniaga. Kita akan sediakan tapak-tapak yang sesuai untuk anak-anak muda kita berniaga, khususnya untuk nak menarik perhatian pelancong-pelancong supaya datang ke perkampungan budaya melihat keindahan, dan juga sambil kita boleh makan minum, dan juga pelbagai program akan diatur oleh pihak MPKK dan juga pihak majlis untuk kita menarik pelancong-pelancong khususnya daripada luar Kuala Pilah supaya datang ke perkampungan budaya. Dan kita akan teruskan dengan aktiviti insyaAllah setiap minggu kita akan adakan aktiviti apabila tempat ni siap sepenuhnya. Jadi saya rasa setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Syaran Kaat selaku penyelaras DUN Sembilanti di atas penjelasan yang telah beliau sampaikan tadi. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan, cuaca kita sangat terik hari ini. Tapi tak apalah, saya pun memang dah hitam kan. Tak nampak lah kan. Kesannya tak nampak. Dan saya harap rakan-rakan di Facebook tolong share. Dan insyaAllah kita ambil masa pendek hari ini. Mungkin dalam setengah jam. Tidak seperti waktu kita buat live kali pertama dulu hampir sejam. Kan? Hampir sejam. Hari ini saya ingat sambil kita tinjaulah keadaan kemajuan yang telah pun kita buat, sambil itu kita berjalan untuk kita lihat perkembangan kemajuan baik pulih yang sedang dijalankan. Dan sambil itu saya minta juga penghulu DUN Seri Melanti Tok Hashim untuk menyampaikan ucapan beliau, menerangkan rancangan yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Silakan Tok. Terima kasih dan selamat petang. Saya sebagai penghulu Mukim DUN Sembilanti ingin maklumkan sedikitlah tentang projek-projek pembangunan yang setelah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di DUN Sembilanti ini. Jadi untuk makluman rakan-rakan semua, untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita di DUN Sembilanti ini pembangunan kita sentiasa berterusan dan banyak projek telah dirancang dari masa ke masa sesuai dengan kehendak penduduk setempat atau keperluan yang dirasakan perlu untuk diwujudkan di Sembilanti ini. Ditambah pula Sembilanti lah letaknya Bandar Diraja dan sebagai pusat pentadbiran di daerah Kuala Pilah. Dan kita yang jelas dan nyata sekali hari ini yang kita nampak di Sembilanti lah pembangunan kampung budaya terkecil inilah dari tepi jalan, dari udara pun kita boleh lihat
betapa indah dan menariknya suasana perkampung budaya ni, dan kita akan sentiasa memikirkan acara-acara yang sesuai untuk kita laksanakan di apabila siap kelak. Antaranya ialah program Pesta Bola Ngoca yang akan dilaksanakan sebaik saja perintah darurat ditamatkan. InsyaAllah besar kemungkinan acara ini akan dinaik taraf oleh peringkat daerah kepada peringkat antarabangsa. InsyaAllah kalau tak ada hal yang melintang, itulah hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan Kampung Budaya Terkeci ini sebagai pusat pelancongan utama ataupun pusat tumpuan pelancongan di daerah Kuala Pilah. Kebanyakan acara-acara utama dicadangkan akan dilangsungkan di sinilah di Kampung Budaya Terkeci ini. Jadi kita berharap agar semua pengunjung-pengunjung yang akan hadir ke Kampung Budaya Terkeci, khususnya pengunjung-pengunjung yang lalu di jalan raya sana, yang singgah untuk makan, minum dan sebagainya, sentiasa memenuhi kawasan ataupun melawat lot-lot yang akan dibangunkan kemudian nanti. Selain pada itu, kita juga sentiasa memerhati sentiasa mengambil maklum dan melaksanakan projek ataupun keinginan-keinginan masyarakat, terutama dari segi kemudahan infrastruktur asas, terutama jalan, jambatan, longkang dan sebagainya. Jadi kita sentiasa memberi tumpuan dan keutamaan kepada masyarakat kampung. Jadi alhamdulillah setakat hari ini kuranglah kita dengar rungutan daripada penduduk kampung, khususnya di Dun Sri Menanti ini berbanding masa dulu. Kalau dulu kita selalu dengar, sering keluar dalam akhbar, dalam TV3 dan sebagainya. Tapi setakat hari ini, di kerajaan yang ada ini, alhamdulillah kita dapat mengurangkan masalah ataupun kita dapat melaksanakan banyak projek infrastruktur dan sentiasa berterusan sampai bila-bila apabila diperlukan oleh masyarakat kampung. Jadi setakat hari ini kita berasa banggalah dengan Sri Menanti ini khususnya, dan kita bolehlah anggap kalau kita datang ke Kuala Pilah ni seolah kita akan datang ke Negeri Sembilan keseluruhannya. Sebab apa yang ada di Negeri Sembilan semuanya ada di Kuala Pilah. Jadi kalau pengunjung luar yang datang ke Negeri Sembilan, destinasi utama pastikan nanti akan datang adalah di Kampung Budaya Terkeci. Dan insyaAllah apabila siap nanti, semua kemudahan telah disediakan dan kita boleh sama-sama menikmatinya. Jadi itu sajalah yang saya dapat kongsikan pada petang ini. Saya terima kasih dan saya harap program ini akan berterusan pada semasa datang. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, kita ucap terima kasih kepada Tok Pengulu Hashim di atas penerangan beliau tadi. Saudara-saudara, tidak boleh tidak, saudara-saudara kita, anak-anak kita ataupun sahabat-sahabat kita yang duduk di luar terpaksa juga lalu di sini untuk balik ke Kuala Pilah. Tidak boleh tidak, terpaksa juga lalu di sini. Oleh sebab itu, kawasan ini cukup strategik untuk kita mempromosikan produk anak-anak tempatan, dan ruang ini haruslah dimanfaatkan sepenuhnya. Dan ada juga cadangan sahabat kita daripada dalam Facebook mencadangkan peniaga-peniaga ini, daripada mereka pakai baju Batman untuk tarik pelancong, adalah lebih baik mereka pakai baju Melayu sambil masak lomang ataupun mengacau dodol penganan, makanan tradisi kita ada di sini. Dan di samping itu, mereka memakai pakaian-pakaian tradisional kita. Dan saya tak langsung, ini promosi percuma kita kepada masyarakat luar. Kita tak payah lagi nak buat expo yang memakan belanja yang besar untuk promosi. Saya berharap Tok Pengulu sendiri ataupun ahli-ahli majlis yang kita ada pada hari ini, hadir pada hari ini, cadangan ini daripada sahabat kita di Facebook, kita ambil kira dan kita bawa masuk dalam perbincangan dan dilaksanakan akan datang. Dan seperti yang telah dimaklumkan tadi oleh saudara penyelaras kita, dia ada dua fasa. Fasa pertama, pembaikan pulih di peringkat bangunan sebelah sini sudah pun nampak sedang giat dijalankan, dan nampak sebelah sini masih belum lagi dilaksanakan. Dan insyaAllah seperti yang telah dijelaskan tadi, proses ini akan
diteruskan dan akan ambil masa yang pendek untuk siap, dan insya-Allah program akan dilangsungkan seperti yang telah dinyatakan tadi bulan 9. Program mengocar ataupun dimaklumkan tadi dalam mesyuarat ahli majlis pertandingan bola sepak lumpur kan. Dan Tok Penghulu pun ada sebut tadi, bukan saja peringkat negeri kita nak buat, bukan saja peringkat daerah, tapi peringkat nasional. Dan ini satu kebanggaan lah, usaha yang sedang difikirkan oleh pimpinan kita untuk melonjakkan nama khususnya bagi Dun Serminanti ini sendiri. Baiklah tuan-tuan, sambil tu boleh kita tinjau kemajuan-kemajuan yang telah pun dibuat. Nampaknya Dewan stage masih lagi belum disempurnakan. Nampak kontraktor telah sedang menjalankan kerja-kerja pembaik pulih. InsyaAllah akan dapat segera disiapkan. Dan ada juga rakan-rakan kita di dalam Facebook mencadangkan kan, di bawah pimpinan kerajaan baru ini kan, suara rakyat perlu didengar. Dan ada juga cadangan, kemungkinan besok kita nak cadangkan kepada pihak berkuasa, kita gunakan platform ini untuk melahirkan pemidatu kita yang terbaik. Pemidatu yang datang daripada kampung kita sendiri. InsyaAllah buat peringkat permulaan, kita mungkin boleh panggil anak-anak sekolah, anak-anak sekolah menengah, bekas-bekas penuntut universiti untuk mempamerkan, menunjukkan bakat mereka berceramah. Dan di negara kita, ruang lingkup untuk melahirkan penceramah ataupun pemidatu terbaik, ruang ini masih belum nampak lagi. InsyaAllah kan? Kita akan usahakan nanti, ataupun kita panggil speaking area kan? Kawasan sudut ceramah, kan? Besok tak kira lah kan? Pertubuhan mana pun nak berceramah, pertubuhan adat ke yang berkonsepkan adat, ataupun pertubuhan yang berkonsepkan kebajikan, boleh, ataupun parti sendiri kan? Boleh kita manfaatkan. Dan saya nak minta juga pengurusi MPKK Kampung Kuala Parit, Tok Ali, merangkap ketua pengurusi bagi pengurusi dalam Dun Serminanti untuk menyampaikan pandangan beliau dalam hal ini. Dengan segala hormat, dia dipersilakan, Tok. Sila. Alhamdulillah kepada Saudara Azman yang beri peluang pada saya untuk berucap di Perkampungan Budaya Teraji. Alhamdulillah, ya. Sejak Kerajaan Sembilan dipimpin oleh Pakatan Harapan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Sembilan Darul Khusus, yang mana dia menyantuni rakyat, ya, dia berjiwa rakyat. Kerana kita tahu selama ini kampung budaya ini telah tertinggal lama dah, ya. Tapi dengan keperhatian Yang Amat Berhormat Datuk Seri, maka perkampung budaya ini telah pun siap dibina pada dibaik pulih pada awal tahun ini. Dan kebanyakan dengan adanya baik pulih kampung budaya ini akan memberi tempias kepada kampung, iaitu di bawah pimpinan saya, kampung MPKK Kampung Kuala Parit, yang meliputi Kampung Kuala Parit, Kampung Lanjut Manis dan Tanjung Petai. Setakat ini pembangunan di Kampung Kuala Parit ni sambil rancak lah, ya. Ni baru sudah turap jalan ni, baru keluar mesin pun baru keluar. Inilah keperhatian Kerajaan Sembilan kepada MPKK, terutama sekali di Dun Serminanti. Ya, kalau kita lihat di belakang kampung budaya ni ada kandang kuda. Dulu ada kuda ni, tapi oleh kerana dulu orang pun tak tahu, kita dah lagi dah, maka dah dibersihkan dan kemungkinan tempat ini akan dibangunkan dalam fasa yang kedua, ya. Dan sebelah sana tu kolam ikan, dan di
didampingi oleh sawah padi yang menghijau. Ya, kalau kita tengok di depan ni, kita akan dapat melihat pintu gerbang, iaitu mercu untuk pergi ke Istana Besar Seri Melanti. Dan di sebelah itu, ada bendera yang Muslim besar itu terletak saya. Ya, saya memantau kampung budaya ni pada rumah ya. Ya, kalau boleh pihak yang berwajib tolong beri saya teropong untuk memantau daripada rumah lah. Ya, siang malam saya ada ya, tak ada masalah. Kita boleh tengok ya. Depan rumah saya tu ada bendera Adil yang paling besar setakat ini. Ya, rumah saya depan tu. Ya, tak masalah. Dan diharap kepada pengunjung-pengunjung yang akan balik ke kampung pada minggu hadapan boleh singgah di sini. Kemungkinan kedai ini akan dibuka pada minggu hadapan ya, insyaallah. Dan yang lain-lain itu kita harap kepada kerajaan negeri supaya Blok B ini baik pulih dengan segera. Dan saya minta jugalah kepada majlis daerah yang itu pentadbir di Kampung Budaya ini untuk membersihkan pokok-pokok di sebelah kiri kita ni, ya, di panjang jalan ni, supaya orang ramai boleh nampak Kampung Budaya Teraci ni. Sekarang ni dia terlindung oleh pokok-pokok yang besar, maka kita harus ambil tindakan kepada Surah Zaman, ahli majlis yang ada hari ini, supaya minta ahli daerah memotong pokok-pokok yang besar ni, supaya pemandangan di Kuala Pilah orang nampak kampung budaya. Sekarang ni daripada Somban orang dah jelas, tapi di Kuala Pilah tak berapa jelas terlindung. Ya, kalau boleh perkara ini dapat dibuat dengan secepat yang boleh. Ya, saya rasa tentang pengisiannya kita memang dah merancang, tapi oleh kerana PKP ini kita telah merancang untuk buat pasar malam dan pasar tani. Dan kita juga ada dua pentas ni kita akan adakan setiap minggu program adat berpatih. Tapi oleh kerana masalah sekarang ni kita tangguhkan dulu, dan kemungkinan lepas PKP bulan 9 besok kita akan cuba buat yang terbaiklah di Kampung Budaya ini, supaya Kampung Budaya ini dikenali orang bukan di Sembilan tapi di peringkat kebangsaan daripada Malaysia, daripada Perlis sampai ke Johor sampai ke Sabah Sarawak. Ya, diharap pembangunan ini akan dapat disanakan dengan sebaik-baiknya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tok. Alhamdulillah di atas penjelasan beliau tadi, rumah Datuk ni berhampiran dengan kompleks budaya ini. Maknanya beliau dengan mudah memantau apa yang berlaku di sini, dan mudah-mudahan atas komitmen Ketua Kampung sendiri melihat kemajuan-kemajuan perancangan-perancangan yang nak dijalankan, insya-Allah dengan adanya komitmen orang tempatan sendiri, saya rasa projek ini bukanlah projek Gajah Putih yang semata-mata ingin mengeluarkan wang semata-mata, tetapi hasilnya tiada. Tetapi insya-Allah kita tidak sedemikian. Kita mengharapkan komitmen ataupun perhatian penuh daripada masyarakat setempat sendiri terhadap kelangsungan projek ini, ataupun melestarikan perkampungan budaya ini akan berpanjangan, dan insya-Allah ia bermanfaat bagi anak-anak dan cucu-cucu kita nanti. Dan bersama saya juga pada hari ini ialah saudara Kamarul Arifin Wafa, YDP Abim Negeri Sembilan, dan beliau hari ini menjadi ahli majlis daerah Kuala Pilah. Mudah-mudahan beliau juga dapat membantu pergerakan kita di Kuala Pilah ini, bagaimana untuk kita meningkatkan imej Kuala Pilah, dan khususnya majlis daerah ataupun pejabat daerah Kuala Pilah telah pun menerima anugerah Bandar Mampan tempat kedua tahun lalu, dan insya-Allah komitmen daripada pembantu-pembantu khususnya di ahli majlis akan mempertingkatkan, dan kita tanam azam bahawa insya-Allah pada masa akan datang kita akan memperoleh tempat yang pertama anugerah Bandar Mampan.
di negara kita. Dan saya minta lah saudara rakan kita, dulu kita pun dah minta saudara Sazarita untuk memberikan pandangan selaku ahli majlis, dan hari ini saya nak minta saudara Kamarul Arifin Wafa untuk memberikan pandangan kemajuan yang akan dilaksanakan di perkampungan budaya ini. Dan pertamanya, beliau adalah aktivis pertubuhan yang giat beliau rencanakan di peringkat negeri, dan beliau pun orang Semenanti juga, Kampung Tengah, dan mudah-mudahan dengan adanya beliau bersama dengan kita boleh bantu penyelaras untuk tingkatkan kredibiliti kita sebagai pemimpin, dan kita mampu untuk memimpin masyarakat kita di Kuala Pilah ini. Sila tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Baman, penyeras Dun, saudara Syaran Kaat dan rakan-rakan, ayah-ayahanda saya daripada pengurusi PKK, sahabat-sahabat wanita dan sebagainya. Alhamdulillah, kalau dilihatkan pembangunan di peringkat kampung di sini, kalau kita lihatkan perkampungan budaya ni sejak daripada beberapa tahun yang lalu ditinggalkan, bukan disebabkan oleh tidak ada orang berminat untuk memajukan, tetapi mungkin dari segi sedikit sebanyak halangan-halangan dari segi pengurusan dan sebagainya, maka dia terbiar. Dan alhamdulillah kerajaan kita pada hari ini telah mengambil satu inisiatif yang agak baik untuk memajukan di kawasan di luar bandar, terutamanya di kawasan Seri Menanti ini, yang merupakan laluan utama sekiranya mana-mana pihak nak menghala menuju ke kawasan-kawasan Pahang dan sebagainya akan melintasi kawasan ini. Dan kita lihatkan bahawa kawasan ini mempunyai potensi yang besar dari segi pelancongan, terutamanya bagaimana untuk kita mempertabatkan budaya masyarakat kita yang dikenal, yang kita seperti mana kita sebutkan sebelum ini, adat pepatih Minangkabau dan sebagainya. Yang mana adat-adat ni yang istimewanya, adat ni yang berada di tempat kita, maka itu kita mengambil satu semangat kekitaan untuk kita bangunkan semula kebudayaan-kebudayaan, bahkan infra-infra yang berbentuk kepada kebudayaan ini perlu kita pertahankan dan kita perlu naikkan. Dan alhamdulillah kalau kita lihatkan suasana masyarakat kampung kita sejak akhir-akhir ini di peringkat PKP dan sebagainya, mereka semakin cakna untuk pulang ke kampung. Maka itu perkara-perkara yang dibangunkan di kawasan kampung ni perlu digiatkan supaya masyarakat kita yang berada di bandar akan mula pergi ke kampung untuk membangunkan semula kampung setelah mereka ni berhijrah di luar bandar, meninggalkan kampung tanpa ada sesiapa pun tinggal kecuali ibu dan bapa. Maka itu kita menyeru balik rakan-rakan kita yang berada di kampung untuk datang semula ke kampung ini untuk kita maju sama-sama membangunkan kampung kita. Alhamdulillah dengan adanya penyeras Dun, saudara Syaran Kaat, ayah-ayahanda saya iaitu pengurusi PKK yang mengambil tenaga untuk majukan supaya kita di peringkat kawasan Seri Menanti ini, khususnya di Negeri Sembilan ini, sama-sama kita membantu agar negeri kita, terutama daerah Kuala Pilah kita ini, dapat setanding dengan daerah-daerah yang lebih berbangun di negeri-negeri yang lain. Yang mana kita pun difahamkan bahawa Kuala Pilah ini mendapat pengiktirafan daripada kerajaan negeri, bahkan peringkat nasional juga mendapat pengiktirafan antara bandar yang baik, yang mampan. Maka itu perlu dipertahankan, dan ini adalah merupakan hasil usaha bersama di peringkat pengurusan ayahanda-ayahanda PKK, pihak pentadbiran kerajaan, dan tidak terkecuali juga daripada saudara-saudari para pendengar dan rakan-rakan kita yang berada di luar sana. Saya fikir itu sajalah ucapan ataupun idea ringkas untuk kita pertemuan kita pada petang ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakallah khair kasiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada saudara Azman. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucap kepada saudara Kamarul Arifin Wafa. Dan kita juga nak mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada pegawai daerah kita yang baru, Tuan Faizal, kerana komitmen beliau untuk memajukan Kuala Pilah. Dan sebentar pagi tadi beliau ada sebut beberapa perkara yang dalam perancangan pejabat daerah maupun majlis daerah untuk memajukan Kuala Pilah ini sendiri. Dan nampak sungguh komitmen beliau untuk bersama-sama dengan kita untuk kita kekalkan pengiktirafan yang telah pun diperolehi Bandar Mampan tempat kedua tahun lepas, insya-Allah. Dengan adanya komitmen daripada kita semua, perkara ini tidak mustahil kita capai. Dan saya pun nak minta lah kan, untuk wanita kita bagi sedikit ucapan
Ya, sila. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya wakil daripada wanita Dun Seri Menanti. Daripada segi perkampungan baru ni, kita mohonlah daripada Tuan Penyelaras rangkaan untuk minta satu kios untuk Dun Seri Menanti buat program kat sini dan meletakkan produk-produk yang program yang kita dah ada sekarang ni, ada IKS daripada Dun Seri Menanti. Kita cadangkanlah nak minta satu kios tu, letakkan produk tu kat sini, jadi bila diorang datang ke sini bolehlah tengok sambil membeli, lepas tu bertukar-tukar produk lah yang ada kat sini. Lepas tu kat sini pun kita daripada Dun Seri Menanti ni pun ada yang mempunyai bengkel sendiri dan buat produk dia sendiri. Jadi itulah kalau boleh kita nak letakkan satu kios yang khas untuk wanita punya kat sini. Jadi besok kita boleh masukkan masuk dalam FB ke dalam apa-apa, kita promosikan dekat sini kan. Jadi kita ada letak satu orang yang jaga ke daripada kita punya ahli juga yang menjaga tempat tu. Rasanya buat masa ni itu je dulu. InsyaAllah besok kalau ada program-program yang lain, kemungkinan kita boleh buat kat sini jugalah. Tempat ni terbuka, besar dan sesuai lah nak buat program. Okey, itu je buat masa ni ya. Okey, terima kasih Puan Juriah di atas permintaan beliau tadi. Dan ada komen-komen tak daripada dalam Facebook tentang apa patut kita buat di kompleks kita ini. Dan semalam saya terbaca antara rakan-rakan yang bagi komen, antara yang memberi komen supaya tempat ini ditumpukan kepada soal-soal yang berkaitan dengan budaya kita. Contoh gerai makan, ya, gerai makan. Dulu kita dihidangkan dengan western food, kan? Itu bukan budaya kita. Tetapi hari ini kita minta gerai ataupun tuan punya gerai mengutamakan makanan tradisi kita. Masakan masakan kampung yang jarang kita ketemui. Kalau nak makan western food kat luar sana melambak. Dan kita pun juga mengharapkan nanti budaya kita ini dipamerkan ataupun pembantu-pembantu kedai berpakaian baju Melayu. Itu kena pihak berkuasa lah mewajibkan peniaga pamerkan budaya kita melalui masakan, melalui pakaian, kemudian tutur kata kita itu pun mempamerkan budaya kita juga. Tutur kata, penyambut tetamu, melayan tetamu dengan budi bahasa yang baik, itu salah satu budaya kita yang perlu kita mulakan di sini. Kemudian saya melihat juga ada juga rakan-rakan dalam Facebook komen, mungkin kita boleh adakan sudut muzik, bukan muzik rock kan? Itu budaya barat, ni budaya kita sendiri. Kita buat bongai, cak lempong dan sebagainya. Dan kita ada ni anak tempatan sendiri, Tok Samri, pengurusi MPKK lanjut Manis. Dah tentulah kita mengharapkan ada manfaat projek pembangunan di sini melempah ke kampung Datuk sendiri. Dan saya rasa tentu ada limpahan yang akan diperoleh oleh penduduk kampung. Sila Tok. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samri bin Husin, pengurusi MPPK Kampung Baru Lanjut Manis. Jadi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Besar kita yang amat prihatin terhadap permasalahan di Kampung Baru ni kerana boleh berjaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih dengan saudara-saudara yang gerabak Kuala Pilah. Jadi terima kasih kepada Tuan Penyelaras yang selama ni berusaha sedaya mungkin untuk penghulu, saudara Asman Hashim dan rakan-rakan barisan MPKK dengan pejabat daerah sekali lah. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk semua yang dapat hadir pada petang ini untuk sama-sama kita menjayakan majlis ini. Jadi satu lagi saya mohon untuk pembangunan sini, saya dikatakan masalahnya kalau Negeri Sembilan ni kita katakan negeri
beradat. Betul tak, Tok? Jadi kalau boleh negeri beradat ni kita buat program yang berbentuk macam kesenian, kebudayaan untuk di kampung kita ni lah. Di rumah budaya ni, perkampungan budaya Teracin ni. Jadi contoh kalau dikatakan adat tu, perkampungan ni, saya sendirilah, contoh saya sendiri ni adalah berbangsa Mendeling. Mendeling ni bangsa dia macam-macam. Jawa ada, Bugis ada, Minang ada. Jadi pelbagai budaya tu kalau boleh kita ketengahkan. Untuk masyarakat Mendeling ni di Kampung Baru Anjung Manis ni kita bawa ke tengah lah. Jadi saya pun mengucapkan terima kasih lah untuk yang dapat hadir pada petang ni. Jadi saya pun tak ada prepare ni. Tiba-tiba ya kan nak ucap. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih alhamdulillah tu Samri. Beliau ada sebut tadi ya berkaitan dengan kepelbagaian kebudayaan kita. Dan sebelum ni saya terfikir juga kan, takkan budaya Melayu juga yang kita nak pamerkan. Bagaimana dengan kaum-kaum yang lain, budaya kaum India, budaya kaum Cina, dan mungkin juga kita boleh terapkan di sini. Kemungkinan ada juga peniaga yang boleh ambil satu kios dan syaratkan mereka pakai pakaian kebudayaan mereka sendiri. InsyaAllah apa yang diutarakan oleh Ketua Kampung nanti akan kita bincang bersama di peringkat penyelaras DUN 90. Dan bersama-sama kita hari ini juga Tok Azman. Berapa umur Datuk? Saya 73. 73. Masih bersemangat. Masih bersemangat. Dan boleh cerita sikit tak? Pertama, hal di sini, kemudian kemajuan yang diperolehi di kampung sendiri. Sila tu. Alhamdulillah, saya bagi pihak warga Simnanti sebenarnya sangat-sangatlah bersyukur. Dan dengan pembangunan yang ada, dengan usaha membangunkan balik tempat ni, yang mana dia terletak sebelah dekat kampung saya juga, Simnanti, dan yang mana Simnanti itu di bawah tapak Istana Raja, dan kita di Simnanti mempunyai berbagai-bagai program yang mana kita boleh gabungkan, kita bawa, dan secara tidak langsung kita boleh membantu membangunkan tempat ini. Dan saya minta satu hari kita orang Melayu tak lari daripada sakit dan tak lari daripada berubat. Saya minta pihak penganjur satu hari kita ada di sini boleh mendapatkan rawatan-rawatan tradisional Melayu kita, di mana kita boleh khaskan ruang atau bilik khas untuk mendapatkan bantuan-bantuan perubatan tradisional. Jadi orang besok bila lalu di sini tidak balik dengan ingatan singgah kat balai budaya untuk makan. Tidak. Dia singgah di sini membawa sejarah macam-macam yang dah dilalui di tempat ni. Kita ada rawatan, kita ada macam-macam program. Dan kalau boleh tiap-tiap hujung minggu ada program kat sini supaya dimajukan. Jadi dengan tak secara langsungnya tempat ni dihujani oleh penduduk setempat dan penduduk luar. Dan dengan cara tu kita punya marketing tu dah berjaya dah setengah jalan. Tak payah apa-apa. Dan saya sebagai pihak orang Simnanti sangat-sangat bersyukur. Kalau besok kalau ada program-program kita bawa bergabung di tempat ni, sangat sesuai. Sangat sesuai. Jadi saya harap kerajaan kita, pihak kerajaan negeri bagikan lebih tumpuan kepada kami semua penduduk sini dan warga-warga MPKK sini untuk bekerjasama membangunkan tempat ini, memesrakan, memeriahkan tempat ini. Itu saja permintaan saya. Selain pada itu, saya amat bersyukur di atas segala usaha untuk mendirikan tempat ini yang dah jadi gajah hitam kata orang. Jadi hari ini kita berkumpul di sini, kita rasa bangga, kita rasa megah. Tempat ni dah hidup balik
dan banyak usaha-usaha yang akan dibangunkan untuk memajukan tempat ini. Sekian. Terima kasih. Okey Tok, terima kasih banyak di atas pandangan beliau tadi, dan beliau juga adalah merupakan orang pengusaha pembuatan minyak berteraskan kepada madu kelulut. Jadi nampak dia punya usaha tu memberansangkan, insya-Allah kemungkinan tempat ini bermanfaatlah untuk beliau untuk mempromosikan barangan beliau. Dan satu lagi perjuangan kita di dalam Gerabak Kuala Pilah dan telah pun disuarakan oleh rakan-rakan kita di dalam Gerabak Kuala Pilah. Pertamanya, kita nak melahirkan masyarakat yang celik ilmu. Dan salah satu syur daripada sahabat kita Alang Hamid terus mencadangkan bahawa setiap rumah di Kuala Pilah ini harus memiliki mini library, supaya kita sentiasa dekat dengan buku dan pengetahuan mudah kita peroleh. Dan kita juga ingin mencadangkan suatu sudut ilmu di perkampungan ini haruslah dibina suatu kawasan rak-rak buku, kan? Supaya pengunjung-pengunjung dapat maklumat-maklumat daripada situ. Dan bersama saya juga saudara Sazia Sazik, Timbalan Ketua AMK Cabang Kuala Pilah. Beliau berumur 27 tahun dan kita harapkan beliau dapat memimpin anak-anak muda di Kuala Pilah ini untuk bersama kita dalam satu barisan supaya kita dapat perteguhkan perjuangan kita dan memartabatkan, perkukuhkan kerajaan yang kita nabatkan selama ini, dan dengan harapan penglibatan anak-anak muda akan lebih ramai lagi bersama dengan kita. Sila Dek. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaliah Syazik bin Muhammad Zahar. Saya selaku Timbalan Ketua IMK Cabang Kuala Pilah. Saya pun tak nak bercakap banyak pada petang ni. Saya nak ucap terima kasih kepada kerajaan negeri atas membangunkan Kuala Pilah, contoh perkampungan budaya ni, dan mewujudkan tapak mengocah untuk tarikan pelancong hadir ke Kuala Pilah ni. Itulah dengan harapan akan ramai lagi anak muda akan join program-program yang kita akan adakan lepas ni. Saya rasa bab ni tu saja lah. Iman. Okey, terima kasih Dek. Ada komen-komen tak dalam live kita? Kalau boleh kita bincangkan buat masa terakhir ini untuk kita tinjau pandangan-pandangan sahabat kita. Apa tu? Kemudian kena disusuli dengan langkah lain. Kalau nak tahu boleh panggil saya join meeting. Saudara Redwan alias Kampung Budaya ni kalau nak maju senang je. Ada beberapa perkara perlu dibuat. Dah dimulakan dengan bangunkan sawah tebiar dulu yang mana pihak kami usahakan pada awalnya. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, ini pandangan sahabat kita Saudara Ridwan. Dan nanti saya akan cuba berhubung dengan beliau untuk kita bincangkan. Dan saya harap rakan kita Alang Hamid terus mengikuti juga siaran kita ini daripada New Zealand. Dan beliau banyak membagikan pandangan-pandangan yang cukup bernas untuk kita hidup di Kuala Pilah ini. Hidup dengan semangat, dengan pengetahuan supaya perjalanan kita ini dibimbing dengan landasan yang betul. Sebelah saya ni pengurusi MPKK Kampung Buyau dan Tanah Datar. Tungku saya panggil Kului ya. Tungku Kamur Zaman. Kalau boleh Pangku tolong bagi sikit komen untuk kita kongsi bersama. Okay. Alhamdulillah dapat kita berkumpul bersama semua segala saudara mara yang saya hormati dan saya kasihi sesengitannya lah pada usul-usul kita selama ini, dan dapat bantuan dari Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Bahasa, dan tak ada yang benda yang tak dapat kita jalankan, melainkan semua dapat bantuan dari dia, banyak bantuan. Dan itulah saya tak banyak nak cakap lah. Tentu macam Kampung Budaya ni tadi, saya tak perasan lah tadi kalau ada orang menyebut tentang sukan-sukan rakyat ke, kalau dapat itu buatlah macam
takro aku bully apa sekan rakyat yang gelacah tu kena kandi ke apa untuk mengi marah je lah kan. Yang low cost, yang ada partisipasi orang sekeliling kita ni. Dan ya, terima kasih banyak lah saya ucapkan, terutama pada penyelaras DUN kita yang bosor dan cabang yang sentiasa bosor untuk memajukan parti gerak kerja kita. Dan mudahan sekarang ni peluang terbaik kita kan untuk ni tentang politik sikit lah kan, untuk kita cuba mengambil balik lah pemimpinan kita yang dah kena hijack sikit hari kat Tun Mahathir kita ni kan. Dan insyaAllah kita, kekuatan kita dari sehari, kalau refer dengan Facebook, memang tambah kekuatan kita hari demi hari. Dan kita tahu dan UMNO memang kacau bilau, dan inilah peluang yang baik bagi kita untuk mengambil balik apa negeri teraju pimpin negara ni sebuah lebih. Adalah kita ibarat macam kampung lah, dusun kita dan durian. Sekarang dah banyak pokok laban, pokok jawing. Jadi tak dapat kita hasil durian kau selagi tak tabang pokok-pokok yang tak datang hasil ni kan. Itu ada cara tu, ada reformasi kita, pahaman macam tu lah. Baik pulihan dan dinilai semula dan dibuat cara baru, lebih inovatif dan kreatif. Dan tak apa yang cakap banyak lah. Itu je lah. Banyak tu je lah. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tunku Kamaruzaman di atas pandangan beliau tadi. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kerana anda mengikuti siaran langsung kita ini. Di samping cuaca yang sangat panas, kita ditiup dengan angin yang cukup nyaman. Maka kita mengalu-alukan kehadiran pengunjung-pengunjung daripada luar sana untuk berkunjung ke DUN 90 ini, khusus di Taman Perkampungan Budaya Kampung Teraci ini. Dan insyaAllah dimaklumkan sebentar tadi bahawa perkampungan ini akan dibuka pada 12 hari bulan akan datang, insyaAllah. Saudara Sazarita, ahli majlis kita untuk bagi pandangan, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada petang ni kita buat lawatan ke Kampung Budaya Karachi, di mana kita lihat ni satu perubahan yang kecil ni, bukan besar. Pasal ni baru fasa 1, di mana kemudahan tempat restoran dan tempat mengocah. Jadi ini adalah satu kejayaan di mana kerajaan negeri bersama kerajaan di daerah di mana Menteri Besar kita Datuk Seri Aminuddin Harun memberi satu mengambil berat tentang kemajuan perkampungan budaya ni. Dengan ini apa yang kita penting ialah di DUN 90 ni MPKK, penyelaras MPKK berperanan, dan kita ni anggap benda ni satu tempat kebudayaan. Yang kedua ni ialah meningkatkan ekonomi, khususnya di 90 ni. Kita tak mahu dia ni di DUN 90 ni MPKK dia ataupun dia tak merasai kemajuan. Dan itu saya harapkan bukan setakat mengocah ke apa ke. Jadi faham kan, ada kita akan buat apa? Tempat berkuda di belakang sana. Jadi perancangan Majlis Daerah banyak lagi. Jadi dalam hal ini tempat ni perkampungan budaya. Apa yang kita angkat dalam hal ini kan, restoran ni dia angkatkan makanan-makanan Negeri Sembilan. Yang keduanya kita akan buatkan satu busana pakaian baju Melayu, baju Negeri Sembilan ya. Seperti ini bertanjak. Dan ini adalah kita berharap satu ni dia akan jadi tempat pelancong di Kuala Pilah, salah satu tempat pelancongan utama juga. Kerana dia terletak di tepi jalan. Kita harap nanti akan kerjasama daripada Majlis Daerah, pejabat daerah, penyelaras dan untuk penghulu kita, Penghulu Hashim. Dan lepas ni kita akan ada lebih lagi adalah perancangan-perancangan untuk perkampungan budaya ni. Dengan cantiknya perkampungan budaya ni, memang sanjak lah. Okey, sekian. Terima kasih.
Terima kasih. Sazarita, ada satu permintaan yang terakhir. Saya minta Ketua Kampung Kampung Langkap, Saudara Datuk Yatin untuk membagikan pandangan beliau, dan saya mengharapkan bahawa suara beliau ini akan didengar oleh masyarakat orang asal di Kampung Langkap. Sila Tok. Selamat petang ya. Di sini aku mengucapkan terima kasih kepada aku bahasa saya. Aku pengurusi MPKK Kampung Wangsi Langkap. Jadi aku ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi memberi ucapan sekian lah. Dan aku ingin menyampaikan kami dengan mewakili orang Langkap untuk bekerjasama lah dengan membangun di Semenanti ini, di Dun Semenanti, di Taman Budaya ini lah. Dan saya selaku pengurusi PKK Yatim Beloncong ingin bekerjasama lah kepada Dun Semenanti dan Kampung Budaya ini lah untuk kerjasama. Jadi kalau ada lapang, kami akan untuk menyembahkan tradisi kami orang asal. Saya tak berucap itu panjang. Tak ini, terima kasih. Terima kasih untuk Yatim daripada MPKK Kampung Langkap. Dan beliau tadi menyatakan komitmen beliau untuk mempamerkan juga kebudayaan masyarakat asal di sini nanti. Dan insyaAllah saya pun dipahamkan bahawa penyelaras kita sering masuk ke Kampung Langkap untuk menyantuni masyarakat kita di sana. Dan kita berharapkan sangat bahawa masyarakat kita di Langkap akan sentiasa kita ziarahi. Dan dari segi pembangunan fizikal maupun pemikiran anak-anak di sana harus kita selaraskan di sebelah luar ini supaya masyarakat di sana tidak ketinggalan oleh kerana faktor jarak itu saja. Hari ini kalau kita nak fikirkan dunia kita hari ini semakin dekat dengan adanya kemudahan internet. Jadi saya rasa kemungkinan juga suara Atuk hari ini didengar oleh masyarakat kita di Kampung Langkap, dan begitu juga dengan saudara-saudara kita di kampung-kampung kampung asal yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengucapkan selamat terima kasih banyak kepada semua yang terlibat pada hari ini, dan nampak Profesor Datuk Paduka Rosli Saludin turut bersama-sama dengan kita. Kita mengucapkan terima kasih Datuk. Dah tentulah bila Datuk hadir pada hari ini merupakan suatu semangat kepada kita untuk kita terus berbakti kepada tanah kelahiran kita ini. Dan waktu kita hidup ni lah kita menyumbangkan apa juga kemudahan yang ada pada kita ni. Walaupun kecil kan, kita sumbangkan supaya dapat dinikmati bersama oleh masyarakat. Dan Datuk Rosli sebenarnya dalam tim kerabat, beliau adalah penasihat kita. Dan sebelum kita kita ada 3-4 orang kumpulan-kumpulan seperti Datuk ini untuk memberikan buah fikiran supaya orang-orang politik ini dapat laksanakan hasrat kita. Jadi itu kalau tak berucap petang ni rasa rugi. Kalau tak berucap rasa rugi. Jadi saya minta Datuk untuk bagikan sedikit pandangan. Sila Datuk. Bagaimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengamalkan politik matang. Politik matang ni maknanya saya berkawan dengan semua orang. Jangan gunakan politik sempit setengah orang. Bila saya berdiri dalam PKR, saya orang PKR. Saya berdiri dalam Parti Bunga, saya PBBM, saya tak suka. Nah, saya hak masyarakat. Hak masyarakat. Sebab saya dah diiktiraf sebagai tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Saya dengan siapa pun saya pergi. Kalau dia nak buah fikiran saya, pandangan saya akan turun. Saya akan turun. Saya tak kira siapa sebenarnya. Orang Iman dengan DAP pun. Saya baik dengan YB Nicole.
mengajuk pada yang kasih, mengadu pada yang sayang, minta pada yang ada. Banyak dia bagi saya sebenarnya. Bagi saya untuk cetak buku apa semua. Kalau yang komplain tu, nak komplain saya, kau boleh beri bantuan, saya akan datang. Saya akan bantu dengan siapa pun. Okey, kita tutup soal tu. Saya nak cerita Teraci ni. Dan Borang tu Borang tu ada satu makam tu. Ada satu makam. Makam bini kepada Adi Putra, iaitu guru kepada Hang Tuah. Saya ada keluarkan satu video. Dan di rumah tu juga ada satu meriam dekat tiang itu. Tu ada naik atas sebelah kiri tu. Jadi sejarah-sejarah ni cukup banyak sebenarnya. Cukup banyak sebenarnya. Dan kalau kita tengok di Teraci ni, orang mati-mati kata Teraci ni, katakan orang asli disuruh orang di Teraci untuk nabang pokok dekat depan sekolah tu. Jadi tak ditebang-tebang, tak tumbang. Jadi orang Teraci kata tak aci lah orang asli ni. Saya dah bagi tahu pada orang Teraci, jangan kau bawa orang asli macam tu. Sebalah arwah abah saya memang orang asli juga, orang temuan. Kecil hati saya kawan. Sebab ini mengacikkan hati orang etnik orang lain. Saya tak setuju mengatakan asal Teraci ni daripada tak aci oleh sikap orang asli tu. Itu resis namanya. Dan perkataan tak aci ni berlaku lepas mereka. Lepas mereka berlaku tak aci. Sebelum mereka mana orang pandai nak cakap perkataan tak aci ni. Kalau minaci pun lepas mereka. Minaci ya sebenarnya. Jadi buka balik istilah Minangkabau. Orang Minangkabau ramai datang ke Teraci ni. Koroman orang Minangkabau ni makan sambal gesek. Sambal gesek ni diletak kat atas papan tu, dia ada tompek apa digesek betul. Talasi namanya. Talasi. Daripada talasi itulah timbul Teraci. Itu yang saya selalu cakap. Jadi saya kata jangan pakai sejarah mongak ni sangkuban. Saya selalu bagi tahu tu sebenarnya. Selalu saya bagi tahu. Dan kemudian saya pernah kata Hang Jebat pernah datang di Ulu Bandar. Mampus orang bantai saya kata Hang Jebat ni orang ni 9 kau. Ni sekali lagi saya nak bagi tahu. Sama kawasan Ulu Bandar ni, ini adalah Hulu Melaka. Hulu Melaka memang kawasan Melaka. Dan saya juga pernah bagi tahu, dia orang ada memang datang ke sini. Bila dia dah bertikam di satu sampai di sebelah Jempur, dia datang ke sini. Yang mana dia bukan bertikam cucuk perut tak. Yang mana dia nak mengelakkan daripada fitnah yang berterusan. Dia pergi ke dapur, dia ambil air dan entah apa darah letak di situ. Antuah buat-buat mati, lepas tu dibawa ke sini. Lama dia singgah di sini. Lepas tu dia tarik keluar sampai ke Perak. Perak dia tarik ke Kelantan. Dia tarik ke Kelantan. Dia duduk di Kuala Kerai. Ada satu video yang saya cerita. Ini pembohongan sejarah saya katakan. Sebelum sampai ke Kuala Kerai itu, guru Adi Putra dah tunggu di situ. Dia kata macam mana nak sambut Hang Jebat. Hang Jebat ni datang. Jadi oleh sebab itu guru Adi Putra fikir, maka dicipta satu makanan tapai. Tapai ubi, tapai pulut. 2 tapai itu. Dia ada aroma untuk menghilangkan rasa risau dan bimbang Hang Tuah dan Hang Jebat. Dia boleh makan tu. Itu asal usul tapai. Sama juga dengan Kuala Pilah. Ada orang kata Kuala Pilah kata. Ada orang kata ini lagi kalau bergurau boleh lah tu Dan. Kalau bergurau boleh. Dia yang sebenarnya kalau daripada istilah Minangkabau, dia kata pilih. Maknanya Kuala Pilih. Kuala Pilah ni tempat yang terpilih. Tempat yang baik, menarik dan macam-macam. Sama juga yang saya kata, kau nak tahu pada lada ditumbuk-tumbuk, digiling-giling, kau nak tahu ramai nek jono. Ulu Pilah Jalan Senaling. Bukan ramai janda dah sebenarnya. Ini banyak lagi. Jadi Kuala Pilah ni tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam cerita.
Jadi pengurusi MPKK ada sini kan, kampung tuan-tuan dan perempuan macam-macam. Di Seri Pilah, Hulu Pilah, ada 2 makam saya jumpa. Dengan bantuan orang asal di situ, makam Tok Manggi di suku Mungkang Seborang. Tok Manggi ada satu makam atas tu dia meh. Komen cantik makam tu. Makam Tok Kayo sebelah hujung tu. Ini produk pelancongan. Kalau kita bangkitkan, kita bangunkan untuk kampung tu, mendongak orang datang. Letak bot di situ, apa cerita apa kisah Semalam saya ke penarikan. Tak pernah orang buat. Saya pergi meraya kat tepi tabing tu, banyak saya jumpa batu-batu lama. Bukan batu megalit. Batu sungai tu. Yang orang dia kata ni tok labuh tok teh. Tok susu nenek labuh kau. Tok teh. Kau macam tu je mah. Suku Tanah Rata ada, suku Tiga Batu ada, dia perempuan. Tetek panjang besar. Anak ramai. Bila anak belakang nak netek dia ambil, dia lempar ke belakang. Zap kata. Dia pun masak je. Satu ketika bila dia lempar, terlempar dalam air angin. Orang lintin itu yang meninggal dah. Ini cerita macam-macam. Dan saya dapat tahu juga ada satu kumpulan poi dekat tabing Sungai Penarikan tu. Banyak jumpa duit siling, tembika dan macam-macam. Jadi tuan-tuan dan puan, usaha-usaha yang dibuat ni, ada kerajaan negeri apa semua ni memang cantik. Dan Tok Hulu pun ada, memang cantik. Saya tabik sebenarnya. Tapi bangkitkanlah apa yang berlaku di sekitar ni. Ni besok boleh buat main bola lumpur kau, nuah padi dan macam-macam. Kita boleh bangkit kembali. Bona tu nanti boleh buat pertandingan mengai kau. Cari lubuk-lubuk apa semua tu kan. Macam-macam boleh buatnya. Jadi tu dah. Pangkal Laban, Joreng Basau, Gunung Jono, Tompek Basemah. Siang mengaban, malam mengacau. Bila tokono cenuai Pilah. Itu dah. Pilah hebat. Bukannya jelabu saja. Yang kau jelabu tuai padi tiga tak engkai. Kau kono kau mat jelabu, kau tak mati badan mengasai. Pilah cenuai. Tompek lain tak ada cenuai dah. Jadi saya rasa itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak. Saya dengan Azman ni bukan kerana parti. Saya belajar dengan arwah Abah makin. Arwah Abah marahkan saya suruh belajar bahasa Arab tu. Saya tak komen. Saya belajar adat yang dengan arwah Abah. Jadi hubungan tu memang akrab. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk. Juga merangkap tokoh warisan hidup yang diberi pengiktirafan oleh kerajaan Malaysia. Kemudian bila beliau sampai ke sini, ini merupakan suatu semangatlah bagi kita untuk kita terus berbakti kepada masyarakat kita, khusus di tanah kelahiran kita ini. Dan seperti yang telah disebutkan tadi, ada juga bahan-bahan sejarah. Selain daripada tempat ini, di sebelah kampung sebelah sana ada makam isteri kepada Adiputra, tu kan. Itu pun sejarah besar bagi negara kita dan ini harus dipelihara supaya sejarah ini tak dilupai oleh generasi yang akan datang. Maka sebab itu saya mengharapkan Ketua Kampung Lanjut Manis tolong ambil perhatian hal ini, dan kalau boleh nanti dibuatkan satu bentuk peringatan supaya sejarah tokoh-tokoh terdahulu tidak hilang begitu saja. Dan kita tidaklah menjadikan kubur-kubur ni sebagai tempat pemujaan, tetapi mengenangkan ini adalah bahan sejarah untuk kita ingati. Dan saya ucap berbanyak terima kasihlah kepada rakan-rakan yang hadir pada hari ini, ketua-ketua kampung, penyaras kita, Tok Penghulu, ahli-ahli majlis, Datuk Paduka Rosli dan semua sekali yang terlibat daripada awal hingga akhir, dan rakan-rakan kita yang berada di dalam grup Facebook yang memberikan pandangan. InsyaAllah selepas ini saya akan tinjau komen-komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Cuma sikit saja. Ya, termasuk. Satu lagi saya nak bercakap, tuan-tuan dan puan. Biarlah yang kita buka ni tak macam dulu-dulu. Dulu-dulu maha menutup makan mampu dan bayar. Pernah depan mata saya 5 orang makan 150. Jadi biarlah dia bersifat rakyat. Dan saya rasa Datuk Penghulu pun dia dah bincang dah tu apa semua tu, dan apakah daerah pun dah cerita dah. Betul-betul menggambarkan tentang
kita kehebatan pilah tu sendiri. Biarlah saya pun balik, semua orang balik, masing-masing singgah makan di sini. Dulu makan guti sanai pun mampu dah bayar. Jadi terima kasih pada kerajaan negeri yang sebenarnya sebab donga rintihan dan komen-komen netizen ni. Satu lagi saya tak sampai nak bagi terima kasih tu, jalan-jalan kampung kat Toboh saya tu 2 kereta dah boleh relax selisih apa semua. Jadi bukan kacau kat kampung Bukit pun cantik, kan tempat lain pun cantik. Jadi duit tu daripada rakyat balik kepada rakyat. Ini saya kata politik matang tadi. Kalau batu dia buat, kita kata batu. Kalau tak batu, kita kata tak batu. Apa masalah? Okey, terima kasih. Terima kasih Datuk. Dan sekali lagi kalau segala komen-komen yang saudara-saudara berikan di dalam Facebook, saya akan semak nanti dan mana yang memberikan faedah kita akan bincang dengan penghulu dan juga saya akan bawa dalam mesyuarat ahli majlis, dan saya pun minta dalam ahli majlis supaya orang seperti Datuk ni diberikan tempat untuk diterima pandangan-pandangan beliau supaya kita dapat laksanakan agenda yang berteraskan kepada keperluan semasa rakyat. Sekian, saya ucap berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan di dalam Facebook untuk mengikuti siaran langsung kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.